Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya ingin membentangkan bagaimanakah cara penggunaan MyDOS. Okey, khas untuk SKBT 1 lah kalau yang untuk Bandar Tenggara 1 punya. Jadi bagaimana untuk membuat penulisan kajian tindakan SK Bandar Tenggara 1 dalam satu inovasi yang telah saya cipta, iaitu MyDOS. Di mana MyDOS ni berasal daripada perkataan dos lah kan. Dos tu kira macam kalau kita buat ambil vaksin tu, kita ada berapa dos. Kalau macam ini dia ada beberapa dos lah. Sebab tu saya ada sediakan kad, dan kad itu nanti cikgu-cikgu kena bila cikgu dah settle semua bahagian 1A sampai 1A sampai 2B 2B, cikgu akan dapat lengkap lah dos cikgu, iaitu ada sebanyak 6 calit dekat kad tu. Okey, tu sebab tu nama dia MyDOS lah. Okey, jadi macam mana nak guna benda ni? Okey, mula-mula kita tengok kat sini sebagai untuk memulakan kajian tindakan kita mulakan dengan menulis nama lah. Contoh kat sini ada tulis nama pengkaji kan. Kemudian selepas nama pengkaji, kita terus pergi kepada pemerhatian 1A. Tajuk tu tinggalkan dulu. Okey, kita tengok pemerhatian. Kita tengok dalam pemerhatian kehidupan kita harian lah. Kita mengajar kat sekolah, mengajar kat kelas. Apa masalah yang kita dapati dekat murid-murid ni? Biasanya banyak masalah kan. Ada murid tu tak boleh nak macam ni, tak boleh nak menambah dan menolak. Kita tegang kat dia tak faham-faham kan. Jadi contoh yang kat sini dia bagi, ada seorang murid tu, bukan seorang murid ada beberapa orang murid kelas 12 hari ni, dia tak boleh nak menambah dan menolak lebih daripada 10. Bila buat bentuk lazim je, dia tak reti nak pinjam kat depan tu. Dia pinjam reti, tapi bila dia nak bila dia nak tulis nombor tu kat atas, contoh 18 tolak 9. Jadi 18 tu kena pinjam 1 kat sebelah kan. Jadi yang nombor 18 tu dia tak tahu nak bayangkan macam mana. Dia dah buat dia macam hujan, titik-titik, garis-garis tu kan. Jadi bila dia kira macam tu pula, buang masa dan salah pula kadang-kadang. Tu masalah dalam inilah. Jadi ceritakanlah pemerhatian kita. Kalau cikgu isi kat sini secara ringkas lah. Kalau cikgu ada gambar pun boleh cikgu ambil gambar dekat cikgu punya buku murid tu, cikgu terus dia copy paste kat sini. Paste kat pemerhatian ni. Ruang pemerhatian ni pun boleh besarkan, tak ada masalah. Okay? Kalau cikgu tulis terkedalam tulisan ni pun tak apa. Nanti bila kita tekan dia akan keluar juga kan. Okay? Kemudian refleksi. Kenapa benda tu jadi agaknya? Cikgu fikir kenapa benda tu terjadi? Mesti ada dua lah sekurang-kurangnya, iaitu murid. Dari segi murid tu, kenapa benda tu jadi? Apa masalah murid tu? Kalau contoh kat sini, murid ni tidak dapat bayangkan nombor lebih daripada 10. Masa dia nak kira tu, bila 18 dia tak pakai tangan kan, pakai tangan, lepas tu pakai kasut pula. Aduh, tak cukup pula nak sampai 18 kan, ada 10 je jari ni. Dia nak kira, jadi dia buat hujan-hujan tu. Contohnya kan, buat line-line tik-tik tu, nak kira sampai 18, nak tolak ke 9. Jadi itu masalah dia, murid tu kat situ. Dan guru pula, kita sebagai guru, kita kena salahkan diri kita jugalah. Biasanya kalau masalah budak ni, murid ni memang yang salahnya adalah guru kan. Jadi kita pun kena refleksi diri kita lah. Okay? Jadi kita ni, kalau kita tengok cikgu ni, dia kata tidak berjaya membantu murid untuk menggunakan kaedah bentuk lazim untuk jawab soalan tambah dan tolak lebih daripada 10 lah, menggunakan teknik yang betul. Maksudnya dia tak dapat ajar teknik tu. Alah 18 buat macam ni, buat macam tu, tapi dia tak dapat. Gitu kan. Tu konteks dia. Jadi apa masalah murid tu? Apa masalah guru tu? Jadi perkara ni terjadi, benda ni kita nak settlekan nanti. Okay, jadi apa yang perlu diperbaiki untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi bila kita dah tengok tadi masalah dia apa, pemerhatian kita, dan guru dia masalah tadi, guru ni bermasalah dia apa, murid ni masalah dia apa, kenapa, sebab-sebab dia dah tahu. Bila dah ada sebab, apa yang kita nak buat? Jadi cara dia ni yang dia tulis dekat sini, kita kena ada satu cara untuk mewakilkan data tu menambah dan menolak nombor bulat tu. Macam mana kita nak suruh murid-murid tu bayangkan 1 sampai 18? Kod 15 tolak 4. Macam mana nak bayangkan 15 tu tanpa guna jari? Jadi kita kena ada satu cara yang boleh murid nampak nombor tu sampai 18, walaupun benda tu tak ada dekat depan mata. Tu yang dia cerita kat sini. Jadi kalau cikgu punya intervensi nanti, cikgu nak intervensi tu boleh buat apa kat murid-murid? Ceritakan kat sini secara ringkas sajalah. Okay? Kemudian bila cikgu dah cerita kat sini, okay, cikgu pun merancang, okay, berapa orang kumpulan sasaran cikgu. Okay, biasanya kalau nak cantik, kalau nak masuk bertanding, biasanya kita lebih daripada 20 lah, lebih dari 10. Tapi kalau macam ni, dia menulis sendiri, jadi dia bagi 10 orang sajalah. Dia kata 10 orang. 10 orang tu yang tidak dapat sekurang-kurangnya 3 daripada 5 soalan tambah dan tolak. Okay, maksudnya masa buat latihan tambah dan tolak tu, dia tak dapat 3 markah. Dia dapat 2 tu pun dia hentam agaknya kan. Jadi 10 orang tu dia ambil. Okay, sebagai kumpulan sasaran. Objektifnya, murid akan dapat menambah dan menolak lebih daripada 10 dalam bentuk lazim dengan betul. Okay, mungkin kalau cikgu punya objektif, cikgu tulis lah. Mungkin kalau nak lebih tepat, murid dapat menambah dan menolak
5 daripada 6 soalan. Contoh kan, nak macam tu lebih baik. Okay, objektif cikgu. Jadi objektif ni kita fokus lah. Dan lebih baik kalau cikgu ada macam ni, dia untuk murid je kan. Jadi kalau tadi ada guru dan murid, jadi kalau objektif ni cikgu letak murid dan guru pun boleh. Guru dapat mengajar menggunakan teknik yang betul contohnya kan. Okay, boleh tulis kat situ. Okay, tulis simple saja. Okay, kemudian pengenalan intervensi. Lepas dah tahu cara tu, kita dah tahu apa objektif kita, apa kumpulan kita apa, maka kita mesti dah ada kan. Kita dah rancang sesuatu benda tu. Apa benda kita rancang tu? Jadi cikgu ceritakan kat sini apa benda yang dirancang tu. Cikgu kat sini pun, cikgu kalau cikgu malas nak type kat sini, cikgu tulis dekat kertas ke kat mana ke, cikgu ambil gambar, cikgu copy, cikgu paste dekat sini. Okey, tu cikgu ceritakan pakai tangan, tulis pakai tangan, copy paste dekat sini. Okey, nanti kita boleh tengok sama-sama lah. Macam ini saya copy paste gambar dia je, yang cikgu dia buat. Dan ayat dia tu dia buatlah kad kat sini. Okey, kad tu dia suruh budak-budak yang buat. Dia adakan idea tu, jadi dia suruh budak-budak buat, budak-budak yang colourkan kad tu. Dan pasang kat leher dia nombor 1 sampai 18 bentuk nombor 2. Jadi budak tu tengok nombor tu je lah bila nak kira tambah tolak kan. Jadi dia buat macam main dam tau. Jadi dia cerita kat sini lah intervensi tu. Lepas tu dia dah dapat intervensi ni, dinamakan intervensi ni under 18 sebab nombor 18 ke bawah kan. Sebenarnya tak berapa tepat nombor under 18 tu. Sebenarnya sepatutnya under 19 kan. Tapi sebab 18 ke bawah dia nak namakan under 18, kita terimalah sebab nama tu dia yang cipta kan. Okay. Lepas dah buat intervensi ni, barulah kita boleh tulis kat tajuk. Kita tengok tajuk kat atas. Okey, tajuk kajian, meningkatkan kemahiran tambah dan tolak murid tahun 2 menggunakan kaedah under 18. Meningkatkan. Apa yang kita kena buat? Kita meningkatkan. Dia ada 4 poin kat sini cikgu Buat apa? Meningkatkan. Meningkatkan apa? Kemahiran tambah dan tolak. Siapa? Murid tahun 2. Menggunakan apa? Menggunakan kaedah under 18. 4 ni. Apa yang kita buat? Kita tingkatkan. Apa dia yang kita tingkatkan tu? Kemahiran tambah dan tolak. Siapa? Murid tahun 2. Okey, menggunakan kaedah apa? 4 poin ni kena ada lah. Tapi kalau macam saya, bila saya menulis peringkat kemasaan, katanya tak payah yang menggunakan kaedah apa tu, tak payah. Sampai menambah dan tolak murid tahun 2 itu saja. Jadi terpulang kepada cikgu. Tapi untuk kalau yang masih untuk daerah ni mungkin masih lagi saya gemar bila letak perkataan belakang tu, supaya itu yang tarikan kita lah. Okey, tarikan kita, dan ia boleh guna untuk akan datang untuk jadikan inovasi ke. Okey. Jadi kalau cikgu nak tulis panjang menggunakan kaedah apa tu pun boleh, ataupun cikgu tulis sekadar sampai murid tahun 2 itu pun boleh. Okey. Sebab kajian tindakan ni sebenarnya adalah benda yang kita bertindak dan bertukar-tukar maklumat. Jadi boleh, tak kisah nak buat macam mana. Nak senang ikut je lah yang contoh kat sini. Okey. Kemudian kita terangkan intervensi tu tadi. Kita terangkan intervensi kat sini secara ringkas. Okey. Kemudian kita tengok kepada metodologi dan indikator kejayaan. Bagaimana untuk mengukur keberkesanan intervensi. Kat sini saya ada contoh kat sini, ada rakaman boleh, ujian perabang pos, temu bual, soal selidik, hasil kerja, lain-lain nyatakan. Boleh pilih lah kat situ. Kalau cikgu colourkan lah warna tu macam saya tanda kat ujian perabang pos dan temu bual. Biasanya 2 atau 3 lah metodologi ni. Kita nak guna kaedah apa. Nak senang cikgu, rakaman je cikgu. Ataupun hasil kerja, ambil gambar budak punya hasil kerja kan. Kemudian sasaran dia, apa yang cikgu nak dengan metodologi tu. Macam saya buat ujian dan perabang pos tu, saya nak ujian perabang pos tu nanti ada peningkatan. Mula dia jawab dapat 2 je, lepas tu sekarang dapat 5. Daripada 5. Betul semualah gunanya kan. Okey. Kemudian kalau temu bual pula, apa yang kita nak tengok kat temu bual tu. Jadi respon murid tu, mula-mula dia tak boleh jawab, dia malas-malas, sekarang ni dia makin baik kan, dia makin suka nak belajar. Gitu. Okey, apa yang kita nak. Jadi sasaran indikator tu adalah apa yang kita nak berdasarkan data yang kita nak, yang kita target daripada metodologi kita tu. Kalau cikgu ada 2 metodologi, 2 lah dia punya sasaran indikator. Okey. Kemudian tindakan. Ni kita buat contoh masa kita gunakan, budak-budak tu gunakan macam mana dia gunakan dekat sekolah. Okey, macam ini kan 28 tolak 9. Okey, so 28 tolak 9. Jadi 9 tu nak tolak tak boleh, dia kena pinjam 2. Jadi bila 18 nak tolak 9 dia susah. Kan? Jadi dia pun pergi kat nombor 2 tu, dia pergi letak tangan dia kat nombor 18, dia kira 9 di belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lepas tu dia angkat tangan dia, tengok ada nombor 9. Maka jadilah 9 tolak 9. Itu cara dia. So dia tak payahlah nak tulis panjang-panjang, bentuk hujan ni panjang-panjang tu, tak payahlah nak conteng meja, tak payah nak kira tangan. Dia pakai je kad yang digantung kat leher tu. Okey. Ini sebenarnya adalah untuk budak Linus dulu ni. Yang kajian ni masa tu untuk budak Linus tahun 2014, dah lama dah kajian ni Tapi dia sampai sekarang boleh digunakan sebab dia berkesan. Tu gunanya kajian tindakan. Dia boleh diperbaiki lagi. Okey. Dah settle kat sini tindakan. Okey, kemudian barulah kita buat pemerhatian tadi. Pemerhatian ni daripada mana? Pemerhatian daripada macam saya tadi, saya pilih indikatornya 2 kan. Ujian peradaban pos dan temu bual. Jadi bila ujian peradaban pos dan temu bual ni, jadi bawah ni pun kita kena pemerhatian, kita kena tengok
kita kena kepilkan data, bandingkan data, temu bual dan juga ujian peranan pos lah, sebab yang ni saya sebut tadi. Jadi ujian peranan pos saya wakilkan dengan data, graf, carta palang. Untuk temu bual saya wakilkan dengan ayat-ayat tu, perubahan. Okey, saya wakilkan sikit-sikit je tulis kat sini, sebenarnya dia panjang lagi. Kita ambil sikit je. Okey. Jadi inilah maksudnya dia punya, dekat sini kita nak tengok peningkatan. Kalau boleh biar betul-betul meningkat 100% lah. Kan, jadi berubah betul, budak-budak betul-betul jadi suka. Okey. Cara penulisan tak kisah cikgu nak tulis macam mana, cikgu nak ambil gambar, cikgu tulis kat tangan, ambil gambar letak dalam ni pun boleh. Macam saya graf ni saya buat siap-siap. Lepas tu bila saya masukkan dalam benda ni, saya copy paste je graf ni. Okey. Alright, kemudian refleksi yang kedua, refleksi dua ni masuk kitaran dia. Sebenarnya 1B dengan 2B ni, pemerhatian kedua dengan refleksi dua ni sebenarnya dah masuk. Kalau kita dapati keberkesanan kita tak jadi, kita akan buat lagi satu relung. Sebab kajian tindakan ni adalah berelung-relung, ulang-ulang. Jadi sekarang ni oleh sebab dia satu je, saya sebab yang ini kita ambil yang hujung lah, maksudnya yang terbaik lah kan. Bila dah terjadi yang bagus tu, kita ambil. So kita anggapkan ni yang terbaik, maka 1B ni dia dah boleh, dah berkesan lah, dah cantik, dah mengubah murid sampai pada objektifnya. Kemudian kita buat refleksi. Refleksi ni kita bagi dua lah selalunya, keberkesanan kepada murid dan keberkesanan kepada guru. Murid tadi bertambah minat, seronok dan yakin. Lepas tu kenapa kita tahu dia seronok dan yakin? Sebab tadi indikator tu dekat temu bual tu dia seronok kan. Penguasaan topik meningkat, markah lebih baik. Kenapa penguasaan topik meningkat? Kita tengok dia markah dekat ujian tadi. Jadi setiap kali kita cakap tu kita tahu ada bukti dia. Okey, kesan kepada guru, saya semakin bersemangat untuk mengajar dan menghasilkan adik baru yang lain. Sebab apa? Sebab dah dapat yang kita ajar tu dah membuahkan hasil lah. Kita rasa seronok. Okey, simple saja untuk refleksi ni. Jadi inilah cara penulisan sedikit berkenaan dengan cara penulisan yang saya cipta untuk kajian tindakan. Namanya apa tadi? Kajian tindakan MyDOS kan. MyDOS ni. Jadi ini selepas anda siap semua ni, okey, anda siap semua ni, dan sekiranya anda ingin menulis, kalau anda dah siap semua ni, anda dah layak untuk menulis abstrak. Bila dah siap semua ni, maksudnya poin-poin utama tu dah ada, barulah kita layak tulis abstrak. Okey, dan kalau kita nak buat penulisan contohnya, kita mulakan dengan abstrak kan. Jadi dah habis, dah ada data yang pertama ni, data mentah, paling mentah lah, paling simple. Nanti kalau nak penulisan, kalau nak jadikan penulisan dalam jurnal dan sebagainya, kita akan mulakan dengan abstrak berdasarkan kepada data yang kita ada ni. Jadi sekurang-kurangnya MyDOS ni membantu kita sebagai guru untuk buat catatan kan. Jadi tak payahlah kita pening-pening nak buat kajian tindakan, macam susah kan, ada abstrak kan, ada penulisan. Tak payah cikgu buat cara gini, InsyaAllah ini adalah catatan kita dan boleh dibuat di mana-mana. Guna handphone pun boleh, guna laptop pun boleh, tak ada masalah. Dan bila-bila masa, dan saya pun boleh sebagai penyelaras ni, kita boleh tengok dekat nama-nama sini, kita boleh nampak lah siapa yang dah buat, siapa yang belum buat ni kan. Sini contoh kan, saya boleh semak lah nama-nama dekat sini, siapa yang dah buat, siapa yang belum buat kan. Jadi cikgu, saya harap dengan masa yang ada ni, cikgu gunakan masa sebaiknya, jadikan hari kita sebagai kita membudayakan. Jadi MyDOS ni sebenarnya untuk membudayakan diri kita menulis kajian tindakan. Okey cikgu, jadi saya harap dengan penerangan ini, cikgu-cikgu semua dapat melaksanakan KT ini, dan saya akan berikan tarikh akhir untuk penghantarannya. Okey, jadi itu saja daripada saya. Saya berharap semua dapat hantar pada tarikh yang ditetapkan, sekurang-kurangnya sebelum tarikh yang ditetapkan lah. Okey, selamat membudayakan kajian tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.